Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berpindah ia daripada Madinah, kemudian daripada melihat akan beberapa bid'ah yang dilakukan di Madinah itu pada sangkanya. Sambungan kita ni nak bicara mengenai sedikit sejarah Muhammad bin Abdul Wahab ni, yang asalnya dia duduk di Madinah. Dia nak hijrah daripada Madinah tu kerana dia melihat di Madinah ni ada banyak benda bid'ah yang dilakukan di Madinah ni pada sangka dia. Yang inilah banyak golongan-golongan yang menyokong pandangan Wahabiyah ni, yang menganggap Muhammad bin Abdul Wahab ni sebagai pembenteras bid'ah. Inilah pasal bid'ah mengikut pada sangkaan Muhammad bin Abdul Wahab, tapi sedangkan benda tu tak bid'ah. Satu sampai dia ni dianggap di kalangan orang yang pengkagum dia, yang mengkagumi dia, menganggap dia ni sebagai mujaddid, mujtahid. Dia ni orang yang membenteras benda bid'ah, benda syirik, benda kufur. Ayat dia macam tu lah kan. Satu, mereka ni apa bahasa tadi, mengkagumi Muhammad bin Abdul Wahab, dikatakan sebagai tokoh ulama besar, sedangkan ayah dia, tok guru dia, abang dia beri tahzir dah supaya berhati-hati dengan dia, pasal dia ni ada tergeliat faham dalam bab syariat ni, yang benda tu dia kata bid'ah, dia kata syirik, dia kata kufur, tapi perkara tu taklah sebenarnya syirik, kufur ataupun bid'ah dalam syarak. Jadi sampai tahap dia tak mau duduk di Madinah, dia tinggal Madinah. Antaranya kata dia yang ni pada dia adalah bid'ah, seperti ziarah kubur Nabi SAW dan juga ziarah kubur sahabat. Sama telah pula kata dia, apatah lagi beradab kepada kubur, tak beradab kepada kiblat, berdoa pun menghadap kubur, tak menghadap kiblat. Pada dia tu syirik besar lah. Dan juga mendengar orang berkata ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Nur Allah, duk panggil nama Rasulullah, maka kesemuanya ini adalah syirik di sisinya. Itu yang perhatikan, syirik di sisi dia. Satu orang yang mengkagum dia, yang ikut cara dia, dia akan mensyirikkan jugalah pada siapa-siapa, tutup guru, ulama, bahkan orang awam mana yang pergi buat perbuatan macam mana, pahaman yang di sisi Muhammad bin Abdul Wahab ni syirik, ada yang pun faham syirik jugalah. Itu yang bila kita pergi ziarah kubur, dia kata kuburiyun, itu bila kita buat gambar capal, dia kata capaliyun. Itu punca dia. Kita buat tahlil ni bid'ah, ni syirik. Sambut Maulid Rasul ni syirik. Siapa? Macam mana Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan, kata dia ni Nabi Muhammad pun dianggap macam anak Tuhan, sambut hari kelahiran dia. Dia punya cara faham tu tergeliat itu. Bahasa tergeliat je senang. Tergeliat kepala otak. Bahasa mudah lah kan. Ia pun beradablah kepada beberapa negeri Ainiyah, Basrah. Jadi pergi ke Basrah, Kufah, Basrah ni ke Iraq. Basrah dan Iraq. Maka kesemua orang-orang negeri itu menolak akan fatwanya. Orang negeri itu pun tolak fatwa dia. Maka akhirnya masuk ia ke negeri Syarqi, Masyrik. Maka mengikut akan dia dan menolong akan dia oleh raja negeri di rakyat Muhammad Ibn Mas'ud, kerana raja itu tujuannya nak negeri Dar'iyah Muhammad bin Muhammad bin Mas'ud, kerana raja itu tujuannya nak memajukan negerinya dan payah guru-guru
dan payah guru-guru. Jadi guru tak ada nak majukan negeri. Lepas tu tengok kawan ni macam ada tanjak guru sikit, ambil terus lah jadi tok guru. Hati-hatilah situ. Zaman ni banyak orang macam ni cari tok guru, susah nak pergi jumpa pondok, di masjid, di surau, buka-buka YouTube, jumpa tok guru. Macam telan terus lah. Tu punca. Tu yang tok guru Facebook ramai, tok guru YouTube ramai, dan ramai pengikut YouTube, Facebook. Jadi golongan-golongan macam ni, dia orang pun yang dominasi kan YouTube dengan Facebook, bukan tak ada yang betul-betul di atas jalan yang benar, tapi didominan dengan oleh kumpulan-kumpulan macam ni. Pasal macam ni isu macam ni dan tak ada tok guru, orang kata tak ada akar, tak ada rotan akar pun guna, ambil je lah janji ustaz kan, bunyi mufti lah, ada doktor pula. Okey lah, Maulana ke apa ke, berebut-rebut dia man, padahal otak tergeliat. Sikit kita guna bahasa gitulah. Maka pihak Muhammad bin Abdul Wahab pun sangat-sangatlah mujur ia, akan kerana sebelum daripada itu ianya masuk negeri itu, negeri ini pun ditolakkan dia. Sebelum ni ditolak, dia tengok ada negeri yang terima dia. Macam mana? Mujur masuk Negeri Sembilan tak boleh, masuk Johor tak boleh. Ni Malaysia lah contoh kan. Masuk Pahang tak boleh, masuk Terengganu tak boleh. Pergi Pasir Pendengung boleh. Mujur kan. Tu saya guna bahasa negeri terbuang tu. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab pun negeri terbuang jugalah. Ditolakkan dia dengan sehampir-hampir kena bunuh. Tu. Sampai tahap hampir-hampir dibunuh. Pasal apa? Ajar sesat gila punya. Sampai ada ulama fatwakan boleh bunuh dia ni pasal sesat menyesatkan. Dah lah dia sesat menyesatkan orang. Maka tatkala berhimpun Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Mas'ud, Muhammad bin Mas'ud tu raja tempat disebut negeri Dar'iyah tadi. Kuatlah putarannya. Bahasa dia pakai pun kan. Kuat putarnya. Bunyi perak lagi sedap bunyi bahasa ni. Kuat putarnya, putar beliknya. Dan bersatulah agama Wahabi dengan kekuasaan Saudi. Sedap bahasa dia. Dan tu yang Bani Saud ni, inilah Muhammad bin Saud ni. Satu faham Raja Saud pasal dia nak majukan negeri dia. Kawan pula dengan Wahabi. Baik, maka berjalan ia memajukan jalanan Ibn Taymiyah. Jadi Ibn Taymiyah pun lama dah. Kedah ulama-ulama kita tahzir tentang Ibn Taymiyah dan pendapat-pendapat dia. Dan pendapat dia tengok dengan Muhammad bin Abdul Wahab ni sejalan. Dar'iyah tu kan. Ada tulis je. Ada orang Google je lah. Dekat Riyadh. Dia negeri Dar'iyah ni dia negeri daripada negeri Arab Saudi tu, dekat dengan Riyadh. Dan lebih-lebih lagi tambahkan seperti sebutkan dalam risalah saudaranya As-Sawa'iqu Al-Ilahiyah ni yang dikarang oleh Sulaiman bin Abdul Wahab ni dengan panjang lebar, lihatlah di sana. Kena baca pula. Saya ada kitab ni masa nak menengoknya tu. Dia suruh pergi tengok kitab tu. Dan adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu awal orang yang mengkufurkan umat Islam dari tahun 600 tahun. Daripada tahun 600 Hijriah sampailah ke belakang ni, dialah antara orang yang mengkafirkan umat Islam. Kafir mana? Amalan-amalan yang dibuat tu dikafirkannya. Tawasul, Maulidur Rasul, ziarah kubur, doa menghadap kubur, pada dia semua syirik tu. Buat tahlil, semua tu bid'ah. Maka menurut akan dia oleh manusia-manusia yang banyak. Jadi kalau manusia yang banyak ikut dia seorang ni, tak dikira sebagai As-Sawadul A'zam. Tu pun jagalah. Pasal kadang-kadang ni orang guna hujah tu, mana yang pula tak ramai. Kata dia ni Arab Saudi pun ramai,
Ramai kata dia pengikut sunnah seluruh pelosok dunia, ramai kata dia. Dia kata tak kira hujah itu kira ramai, Yahudi Nasrani ramai lagi pada mereka. Bukan macam tu iktibar dia. Dan pernama ia akan puak luar-luar yang menurut akan dia itu Muhajirin dan anak negerinya Ansar. Dia namakan puak-puak luar yang menurut akan dia itu Muhajirin. Orang yang tak duduk dalam Mekah ikut dia, yang ni Muhajirin. Dan mana duduk dalam negeri dia, sokong dia, yang ni dinamakan Ansar. Dahsyat dia mana ni. Pakai nama sahabat kan. Muhajirin Ansar. Tapi kelang kabut. Baik. Itu nisbah dia buah nama lah. Dan yang zahir, bahkan dari segi nama dia tak panggil dia Wahabiyah. Dia gelarkan dia Muhammad Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan istilah yang selalu yang di-highlightkan ittiba' sunnah. Tu. Cuma jamaah dia tak apa. Lah ni berbuh dah. Sunnah wal Jamaah. Dia mendakwa kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Dema tu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita yang Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia keluarkan kita daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni Jahmiyah dia. Ni Mu'tazilah. Sedap dia buh kita. Dia pula jadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah yang jadi zaman sekarang ni. Dia macam MIC dulu, dia kata PAS telah mengkafirkan saya. Jadi seolah-olah dia tu Islam, PAS tu kafir. Ada puak tu dulu tu. Menteri lah tu, Menteri Kerja Raya. Lama dia jadi Menteri Kerja Raya lah Malaysia. Duduk Sungai Siput tu. Dan yang zahir daripada kelakuan Muhammad bin Abdul Wahab itu bahawasanya mendakwa ia akan jadi Nabi, melainkan bahawasanya tidak kuasa ia atas menzahirkan, mensoreh dengan demikian itu. Sampai tahap tu ni, ni tak simpan kepala kita. Sampai tahap tu. Dan berkata ia bagi pengikut-pengikutnya, sesungguhnya aku ini mendatangkan kamu dengan agama yang baru. Memang dia bawa agama baru pun. Itu yang panggil, dia orang punya istilah pun tajdid. Semua tajdid. Video tajdid, minda tajdid, akidah tajdid, amal tajdid, semua tajdid. Bunyi gitu, kuat sikit kan. Semuanya baru. Kalau nama baru tu lah bid'ah. Kita kalau ikut semua lama. Itulah salaf. Nak guna bahasa tu sendiri. Dan mencerca pada mazhab-mazhab imam. Memang ni kalau imam mazhab ni cerca semua. Ulama tak maksum. Nak ikut ulama ke, nak ikut Imam Syafi'i ke? Imam boleh tak sebut. Nak ikut Syafi'i ke, nak ikut Nabi? Nampak ni cerca ulama tu. Dan pada segala perkataan ulama, semua perkataan ulama ni bukan maksum. Ulama ni pendapat dia ni bercanggah dengan hadis. Tu ayat-ayat kita dengar racun dia orang zebra ni. Bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan Quran. Disebutlah ayat Quran yang diambil dengan zahir tu. Dan tidak menerima ia Muhammad bin Wahab ni daripada agama Nabi kita SAW. Dah tak ikut tok guru dia, tak ikut ayah dia, tak ikut abang dia. Itu dia ikut siapa? Ikut nafsu. Tak ikut Rasulullah dah lah. Melainkan Al-Quran dan takwil ia akan Quran atas sekira-kira kehendaknya. Dia ikut Quran, tapi Quran ni dia ikut kehendak dia. Tu yang dia ikut, dan dia nak faham Quran mengikut apa kehendak dia. Tak ikut apa yang jumhur ulama bagi huraian. Ini masalah. Ini yang dipanggil Zahiriyah. Puak hanya faham Zahir ayat Quran. Pula tu ayat Quran atas kehendak ni dia tak pandang nasih, mansuh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Tak pernah dengar dia mau bahas pun babak tu. Tahu kita dengar Quran hadis. Quran hadis mana? Quran hadis yang mentah-mentah dia ambil Quran hadis tu pun terjemah Zahir Quran hadis. Dia tak bincang ni nasih, mansuh, ni am, makhsus. Nasih mansuh tak ada, tak biasa dengar saya dia orang sebut benda-benda itu. Bahkan ditimbulkan muskil dekat kita macam-macam.
Ni ayat Quran kata macam ni, fiqh macam ni, hadis ni kata macam ni. Kita takkan nak ikut hadis ni, ayat Quran kata macam ni. Dia ikut tasrih dia, hujahan dia. Kalau tengok cara dia bercakap tu, memang kalau orang awam dengar pening kepala, pening. Hukum-hukum fiqh yang ada tu, dia datangkan semua ayat Quran dan hadis mengikut pandangan dia, yang sesuai dengan dia. Quran hadis yang menyokong ulama dulu, tak yang bercanggah dengan dia tu, dia takkan bawa ayat Quran dan hadis. Tu dia akan bawa ayat Quran dan hadis yang yang sesuai dengan dia akan sanggah habis semua amalan-amalan yang kita dah buat. Semua akidah-akidah yang kita dah ikut, dia akan sanggah habis gunakan Al-Quran dan hadis cara dia. Dia bukan selesaikan semua Al-Quran hadis macam mana ulama dulu selesaikan Quran dan hadis. Tu yang datang kita tauhid, fiqh, tasawuf yang telah dirumus, diformulasi, diselesaikan semua. Ayat-ayat Quran dan hadis, nasih, mansukh, am, mutlak, mujmal, mufassal, disiplin ilmu sangat besar situ. Ulama-ulama mujtahid dah selesai kan. Dalam bab-bab tu dah dirumus pun, dikenal pula mereka tu sebagai pengasas ilmu. Sudut tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya. Mai demo ni kononnya balik pada Al-Quran dan hadis. Ditojahnya semua ulama-ulama dulu, dicercanya dia, dibandingkan ni mereka ni dengan Nabi. Dia datang ke ayat Quran dan hadis yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Itulah bahasa nak sebut demo ni. Jadi mereka ni menafsirkan Al-Quran dan takwilkan dia akan Quran atas sekira-kira kehendaknya. Baik. Pasal apa ada takwil? Dia orang ni ada takwil ke? Memang banyak takwil. Cuma ada tempat yang kita takwil, dia tak mau takwil. Tempat yang kita tak takwil, dia takwil. Ada tempat kerana dia sendiri yang takwil. Pada kata yang tu bukan takwil. Kelakar. Kita pelik-pelik bapak ni. Apa benda dia faham takwil tu, tak tahulah. Kehendaknya kata dia, padahal terima itu pada zahir saja. Jadi sekira-kira kehendaknya, jadi dia takwil Quran mengikut kehendak dia, padahal dia terima Al-Quran tu ataupun hadis tu pada zahir sahaja. Masalah. Dia betul-betul faham mentah-mentah ayat Quran. Cuma ada faham ayat Quran mentah-mentah, ada pula dia tak mau pakai. Itu Ada tempat kata dia kita tak takwil Quran, kita tak takwil, kita tak ta'til. Sampai ayat Quran yang betul-betul lagi kita persoal kat dia, dah dia tak mau pakai pula zahir. Pandai pula dia takwil. Kalau kita tanya dia lah, Allah Ta'ala pelupa tak? Mustahil Allah Ta'ala pelupa. Kalau Allah yang kata Allah lupa, macam mana? Nasullaha fanasiyahum. Diam dia kerana dia tak jawab. Masa dia tahu jawab tu kena atas kepala dia. Apa lagi sebut? Banyak kalau tengok ayat Quran. Ustaz. Allah yang kata Allah atas aras. Kalau Allah yang kata Allah bersama kita pula, macam mana? Innallaha ma'ana, mampus dia tak sebut. Kalau disebut pun, yang ni dia takwil, yang tu dia pegang zahir. Yang tu yang kata dia akan terima pada zahir saja. Zahir saja pun bukan dengan diselesaikan semua Al-Quran dan hadis. Dia ambil zahir yang sesuai dengan kepala otak dia. Bahasa kasar ulu ni itulah. Bahasa yang sesuai dengan selera dia, sesuai dengan manhaj dia, sesuai dengan apa yang dia dah faham. Dia hanya ambil Al-Quran dan hadis mengikut apa? Untuk menegakkan fahaman dia. Itu je. Kaedah ulama kita bukan begitu. Kaedah ulama kita bukan apa ayat Quran dan hadis untuk menegakkan fahaman masing-masing, tapi Al-Quran dan hadis tu adalah untuk membetulkan fahaman kita yang silap. Itu kaedah dia. Dia tak. Dia akan gunakan hanya Al-Quran dan hadis mana yang sesuai dengan selera dan tekak dia, tepat macam mana kehendak dia, itu dia akan pakai Al-Quran dan hadis tu. Al-Quran dan hadis yang menyanggah dia, dia tak akan pakai. Dia tak pernah sebut pun. Ini antara penyelewengan ilmu yang ada di kalangan puak-puak Wahabiyah. Dia ambil zahir saja supaya tidak mengetahui manusia akan hakikat perkara
Perkerijaannya. Oh ya Allah, dia ejanya. Tak tahu hakikat pekerjaannya, urusannya dengan dalil dia sendiri. Dengan dalil pun maksudnya dengan dilalah dia ambil faham Quran ikut kepala otak dia. Ada sekali saya pernah dengar, saya bukan raja dengar apa-apa tu, tapi ada sekali saya dengar dia tafsir Quran gini. Doa tu saya selalu baca mukadimah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ada satu mufti Hafiz Dengung tu dia tafsir macam ni. Jadikan kami ya Allah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla, orang yang nak mendengar nasihat orang. Oh, lepas tu fayattabi'una ahsana, dan ikut pendapat yang paling baik. Diterjemah paling baik tu apa ni? Pada dia yang tu paling baik lah. Kita ambil pendapat terbaik. Sesuai dengan hadis. Ada cara dihurai tu, tapi antara dia sebut yang tu lah ahsanah tu, dia faham ahsanah tu isim tafdil tu, memang makna isim tafdil pendapat yang terbaik. Jadi pendapat yang tak baik ni kita tinggalkan, kita ambil hanya yang terbaik. Terbaik sesuai dengan zaman kita sekarang. Itu kan dia hurai tu macam tu, dia hurai yang terbaik tu macam tu. Dia hurai terbaik tu dengan kepala otak dia. Kalau ikut fayattabi'una ahsanah tu, kalau buka tafsir dia kata fayattabi'una ahsanah, sebut isim tafdil tu, antara kebanyakan ulama tafsir kata itu isim tafdil yang ghairi ala babi, bukan di atas bab dia. Fayattabi'una ahsanah ay fayattabi'una husnahu, ikut perkataan yang baik. Maksudnya kalau ada baik ada buruk, yang baik ikut, yang buruk buang. Tapi kalau ada yang terbaik, bukan terbaik mengikut apa yang pada kita terbaik, tapi di sisi ulama yang ni adalah pendapat yang paling kuat, paling sahih, dia asahul aqwal. Itulah yang kena ikut. Panjang syarah tu ulama tafsir bagi hurai dalam bab tu. Demo tak, kalau tengok pendapat demo yang mereka bangga-bangga kan dalam negeri demo, negeri Pasir Pendengur tu, semua dia ambil pendapat-pendapat bukan yang terbaik, bukan fayattabi'una ahsana, bukan ahsanul qaul. Dia ikut pendapat yang paling terpencil sekali. Kalau nikah talak 3, dia tak terima talak 3, dia jatuh talak 1. Dia akan bagi ulasan bukan pakai Quran hadis. Dia kata ada negeri Iraq, negeri UAE pun pakai talak 3 talak 1, dia bukan pakai Quran hadis. Dia akan pakai yang terbaik pada dia. Anak haram ni boleh bubuh pin bapak siapa, menjatuhkan maruah. Oh, dia pakai kepala otak dia. Dia bukan kira hadis Quran apa dah. Dia akan pakai pasal apa? Yang ni akan memalukan anak, kata dia. Yang ni pernah ada laporan macam ni. Nak daftar anak kat ni sampai kawan-kawan dia malu, tukar sekolah lain pula. Malu lagi 3-4 sekolah tukar pasal apa? Pasal nama bapak tak ada. Pasal tak sah taraf. Jadi dia nak jaga sangat budak yang tak sah taraf tu, sampai kata dia, inilah sepatutnya kena ban dengan juga, walaupun tak sah taraf, ban dengan juga pada bapak. Pasal apa? Nak menjaga maruah orang. Ikut kepala otak dia. Dia orang ikut kepala otak dia. Dia bukan ikut kaedah syarak, siapa yang sah tak sah. Sedangkan yang tu dia berkaitan bab wali, berkaitan bab pusaka. Bahkan nak ban tu pun mana boleh kita nak ban dengan pada orang yang kita tak sah untuk dia ban dengan dalam kaedah syarak. Dia ambil pendapat-pendapat terpencil tu. Babi, kulit babi boleh pakai janji samak, kata dia. Dia ambil pendapat terpencil, bukan pendapat jumhur. Yang tu pada dia ahsanah. Dia kata kami ada syurah kami ada majlis-majlis fatwa kami, semua ni semua ada PhD. Dia bangga dengan PhD dia lah. Memang cara dia macam tu. Jadi dia ambil semua pendapat tu dengan meninggalkan hakikat pekerjaan dengan dalil. Dia ambil faham dengan dalil dia sendiri dan pengikut-pengikutnya. Jadi yang sama sembang semua geng-geng dia. Takwil mereka itu akan Al-Quran atas sekira-kira bertentangan nafsu-nafsu mereka itu. Mana bertentangan dengan nafsu, tak sesuai dengan dia akan takwil. Dan salah masing yang sama, dia kata kami tak takwil, kami ikut salah, kami beriman apa yang Allah Ta'ala kata. Bila inna Allah ma'ana, ilmu Allah Ta'ala bersama dengan kita. Takkan bila kita Allah Ta'ala sama dengan kita, tengok dia takwil lah ni. Bila kita pergi jamban, Allah Ta'ala pergi jamban. Ni mufti Pasir Pendengung cakap macam tu.
Tak ada, nanti saya bagi video. Kod dia dah delete ke lah ni, tak tahulah. Pasal yang tu pecah terbelang dia. Ada pengikut-pengikut dia kata, saya tak pernah dengar ada mufti pasal pendengung tu cakap macam tu. Saya yang tak ikut perkembangan dia pun saya pernah dengar video tu. Bukan saja nak dengar pula tu. Bukan dia cakap macam tu kan. Dia kata Allah Ta'ala untuk inna Allah ma'ana tu nak buang mana? Kata dia, takkanlah Allah Ta'ala bersama dengan kita. Tak ada takwil lah. Ada takwil. Pasal apa? Takkan kita pergi jamban, Allah Ta'ala pergi jamban. Oh, pandai pula dia fikir tentang jamban tu ya. Jadi dia faham Allah Ta'ala bersama dengan kita tu, ikut buntut kita. Kita pergi jamban, Allah pergi jamban. Takkan Allah pergi jamban? Oh, kalau gitu tu dia arah lah. Oh, pelik. Dia akan hurai ikut hawa nafsu mereka itu. Tidaklah dengan sekira-kira barang yang mentafsir oleh Nabi SAW. Memang macam tu lah. Itu baik Al-Qurannya, baik hadisnya. Sama aja. Baik Qurannya, baik hadisnya. Cara dia faham ni memang bahasa mudah. Ikut kepala otak dia memang. Ikut hawa nafsu mereka. Yang ni yang kalau saya ngaji pun Tutup Guru sebut, mereka ni di atas akidah dan pernah ditahzir oleh Allah Ta'ala sendiri. Sebut dalam Quran kata macam mana? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah tidak kamu lihat orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia? Dia bukan dia betul-betul ikut apa kata ulama, yang ulama ni ambil faham pada Quran hadis, tapi dia jadikan nafsu dia sebagai Tuhan ni. Apa dia? Mana yang sesuai dengan nafsu dia, hak tu dia pakai. Yang tu dia akan ambil Al-Quran ataupun hadis untuk dia pakai panduan. Dia bukan ambil ke semua Al-Quran dan hadis. Dengar elok je tu. Satu dia jadi pelik dengan ulama-ulama mutabar kita. Pasal ulama kita dia tengok semua Al-Quran hadis, dia buat kesimpulan. Dia orang ni bukan ambil kesimpulan daripada semua Al-Quran hadis. Dia hanya ambil Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan nafsu mereka. Elok je tu. Sekarang mereka tak tetap pendirian. Jumpa ni, tukar. Agak munasabah sikit, tukar. Satu ketika lain, tukar. Yang terdekat kita ni pun dia kata apa? Mula-mula dia kata, kisah Nabi Khidir ni mitos. Dia macam cerita Pak Pandir, lebih kurang itulah kan. Cerita-cerita, apa istilahnya? Mitos ni cerita ke bahasa Melayu, bahasa dia? Macam cerita dongeng lah. Nak sebut tu pun tak erti lah. Macam cerita dongeng lah. Bila-bila orang hujah dengan Al-Quran, hadis apa. Kata dia, sebenarnya masalahnya ada khilaf. Khilaf pula. Tengok satu hari esok dia kata apa pula. Pasal bila hujah jumpa kuat-kuat, baru jumpa. Dia baru nak jumpa hadis. Sebelum tu, mitos. Macam ada satu orang tu lah, orang mula kata dia, selawat antara tarawih ni bid'ah. Saya tak nak jumpa melainkan buat kat Nusantara. Dia cakap macam tu pasal dia tak nak buat selawat tu. Sembahyang tarawih dengan. Tengok orang hantar video dia, tengok kat Mekah, kat Asia Barat pun ada. Oh ni kat Asia Barat je, tengok kat Afrika pun ada. Habis tunjuk semua negeri ni, semua ada rupanya. Ada selawat, ada amalan-amalan antara empat sembahyang tarawih, ada rehat di situ. Kata dia, ikut kau lah, puas hati. Dia dah habis dalil tu. Dia habis dalil tu. Habis dalil lah. Kalau ikut saya ngaji, Tutup Guru tu sebut, kata dia, nama pun sembahyang tarawih. Bila tarawih ni, istilahnya, sunnahnya ada rehat. Macam mana nak rehat antara 4 sembahyang tarawih ni, dan 4 rakaat, nak masuk pula rakaat seterusnya nak 4. Pasal 4 tu dipanggil satu rehat. 4 rakaat satu rehat. 2 rakaat rehat ni leceh sangat. 2 rakaat rehat. 4 satu rehat. Kalau ahli Mekah dia rehat 4 rakaat tawaf 7 kali. Tawaf sunat. Awal-awal sahabat dulu macam tu amalan dia. Lepas tu sembahyang tarawih lagi 4 rakaat. Lepas tu tawaf lagi 7 rakaat. 7 pusing. Jadi rehat dia dengan tawaf. Kita tak boleh nak tawaf ni, takkan nak tawaf masjid. Jadi apa ulama buat untuk rehat tu? Tu yang ada selawat, ada yang baca Quran. Selawat pun macam-macam lafaz selawat. Dan kadang-kadang buat seorang-seorang susah lah. Tu yang dibuat dengan bentuk mujawabah. Mujawabah ni apa? Jawab berjawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seorang baca, seorang jawab. Orang baca, seorang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Untuk sebut pula apa? Sebut pula Khalifatul awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa tu? Allahu Akbar. Buat apa tu? Rehat. Dia boleh rehat duduk belakang masjid, duduk bungkus balut ukut daunnya, buat apa? Ada tazkirah. Tapi rehat dia lama 8 je lah. Tak. 20. Kenapa 8? Sesuai dengan nafsu dia. 8 malas. Satu saya ngaji ada turu kata dia. Kata apa? Puak 8 ni, dia puak Wahabi ni, puak Malasi, mazhab Al-Malasi. Saya mula-mula pelik juga, Malasi. Tak bisa dengar mazhab Malasi ni. Malasi. Untuk dia kata pula ni puak Malasi wa penyegani. Faham lah kita penyegan. Tutup guru dulu bahasa ni mah dalam tau. Kita melengkung dengar bahasa ni mah. Baik. Jadi mereka tidaklah dengan sekira-kira dia tak tafsir Quran mengikut barang yang mentafsir oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya dan salaf yang soleh. Tak ikut salafus soleh. Tapi masih yang sama untuk mengkaburi pandangan mata masyarakat supaya jangan anggap mereka ni salah. Dia bubuh nama dia Salafi. Tu bunyi sedap lagi lah. Jaga bunyi sedap, tapi bahaya. Dan imam dan tak ikut tafsir Nabi, sahabat, salafus soleh dan imam-imam mujtahidin. Tak. Bahkan imam mujtahidin ni dilempar yang nama ke dinding. Itu je. Dan tidak mengambil ia akan ijma' dan qiyas yang sahih. Bahkan memang bukan kaedah mereka ikut ijma' dan qiyas. Kalau dia ikut ijma' dan qiyas, tafsir hadis macam mana ulama kita ikut, pasti dia akan ikut macam mana kita ikut. Yang jadi masalah macam mana? Dia tak ikut ijma', dia tak ikut qiyas. Melambak-melambak kalau nak sebut ni perkara-perkara yang orang sebut. Dia orang tak ada istilah qada sembahyang. Pasal qada sembahyang ni orang tertidur jaga baru ada qada. Sengaja tinggal tak ada qada. Dia tak pakai qiyas. Tak ada nas kata ada qada sembahyang. Orang perempuan haid boleh baca Quran, ya. Orang junub tak boleh baca Quran, tapi haid boleh baca Quran. Dia tak ada qiyas. Bengap buat tu. Kalau ikut kaedah, kalau orang junub tak boleh baca Quran, memang sabit dengan hadis. Kalau orang haid, kalau tak ada hadis pun, kalau orang junub pun haram baca Quran, orang haid akan bapak haram. Kalau orang junub haram baca Quran, orang haid lagi bapak haram. Masuk bapak haram tu lagi kuat haramnya. Pasal orang junub ni, dia hanya ada hadap besar kena mandi, dia bukan berpanjangan sampai beberapa hari. Orang main haid ni banyak hari. Banyak hari, kurang-kurang pun 24 jam. Apa yang kita bahas dalam fiqah tu. Pada dia, orang junub tak boleh baca Quran. Orang haid boleh baca Quran. Apa ni punya pelik punya pendapat ni? Orang tinggal dengan tertidur kena qada. Sengaja tinggal tak kena qada. Pasal tak ada hadis, kata dia. Nampak? Pelik-pelik tu. Dia tak ada kias. Kalau ada kias, ada ijma' dia orang pakai, memang dia akan sependapat kan kita. Yang punca tak sependapat ni siapa? Pasal kaedah mereka untuk memahamkan syarak tu berbeza sangat dengan kita. Jauh bumi dengan langit. Satu, berbeza sangat hukum hakam yang dia mengeluarkan. Dan mendakwa mereka itu menurut pada Imam Ahmad Hanbali. Dia dakwa dia ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata kami bukan Wahabi, kami ikut mazhab Hanbali. Oh konon. Tak. Mereka mendakwa ikut mazhab Imam Hanbali dengan jalan bohong. Kalau bunyi slang sana, dengan jalan bohong. Bohong ni mana ni? Berdoa. Bahong lah. Tu dia eja pun bahong ni. Bahong. Tu dia eja bahong. Kita aja bohong. Nah, jalan bahong dia ni. Memang bohong pun. Dia orang tak ikut Hanbali ya. Dia orang imam-imam mazhab ni kalau sebut pun letak di mulut
untuk lapik cakap seolah-olah mereka ada mazhab. Tapi tak. Pasal mereka kutuk mazhab, bahkan mereka sendiri mendakwa kami tak ada mazhab. Kami ikut pendapat berdasarkan Quran hadis, ada nas, tak ada dalil. Bunyi hebat. Yang ngaji Tok Guru guna bahasa Bapak Wahabi ni, dia kata macam ayam jantan duk kokok kuat tapi ekor paling taik. Wahabi ekor dia kan panjang, ekor jantan paling taik. Apa? Kami ikut Quran hadis. Celik taik. Tu basut dia tu. Bahasa Tok Guru ni. Antara bukti kata dia bohong ni apa? Satu, dia tak ikut pun Ahmad Hanbali. Ahmad Hanbali ni bismillah, nak ambil wuduk tu bismillah wajib, hukumah wajib, isap air ke hidung wajib. Banyak benda-benda yang pada kita sunat mengikut Ahmad bin Hanbali wajib. Hanbali ni, ya, Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i. Dia masyhur dengan mazhab ahli hadis. Maksud apa? Hadis ni walaupun dhaif, dia akan pakai. Pasal dia kata kalau dhaif pun masih sabdaan Nabi. Ini Ahmad Hanbali. Wahabi ni ada dhaif mana pakai. Tu kata bohong ni orang ni. Kalau Ahmad bin Hanbali, dia kalau antara kaedah dia, pasal dia masyhur dengan mazhab ahli hadis. Pasal apa? Kita mazhab Syafi'i ikut hadis juga, tapi dia ada disiplin. Antaranya kalau hadis-hadis yang dhaif untuk fadail boleh, tapi untuk jadi usul hakam tak boleh. Tapi kalau Ahmad Hanbali, kalau usul ahkam pun hadis dhaif masih boleh pakai. Bahkan kata dia yang tu hujah kuat. Pasal hadis dhaif ni masalah perawi, bukan masalah Rasulullah. Masih sabdaan Nabi walaupun dhaif. Dan dia akan jadi usul dalam qawaid hukum hakam dia. Selagi ada dhaif, itu masih sabdaan Nabi, lagi bagus daripada kita tolak hadis-hadis dhaif. Pasal hadis dhaif masih sabdaan Nabi, bukan perkataan sahabat. Ni tu Ahmad Hanbali punya pendapat tu. Kaedah kita belajar dalam mustalah hadis, dalam kaedah-kaedah usul fiqh, ulama kita syarah lama dah kaedah Hanbali ni. Dia orang tak macam tu. Tak macam tu. Bahkan kita selalu duk dengar hadis bunyi dhaif sikit je lah. Ni hadis dhaif, ni hadis dhaif, ni hadis dhaif. Beramal yang sikit hadis dhaif, hadis dhaif. Ahmad Hanbali macam mana? Usul dia, antara usul dia hadis dhaif. Hadis sahih apa memanglah usul Ahmad Hanbali. Antara usul dia ialah hadis dhaif. Boleh? Faham? Tu dia kata nama je ikut Hanbali tapi bahong di mana? Bunyi bahong kan. Bahong tu. Yang tu tang hadis dhaif Ahmad Hanbali pula kalau tengok mazhab dia. Dia ni kalau dalam bab fiqh dia, ahkam hukum ahkam dia kalau orang yang dihukumkan sesat sekalipun, selagi tak jadi murtad, dia masih hukum orang sesat tu muslim. Payah sangat dia nak hukum puak-puak yang nama sesat untuk jadi kafir, melainkan sorehnya. Tu ayat dia. Sesorehnya orang tu jadi kufur, jadi murtad, baru dia hukum murtad, baru sembahyang dia takkan ikut orang tu jadi imam. Untuk orang tu jadi imam tak boleh. Ini Ahmad Hanbali. Satu kalau katalah, kalau ikut kisah Ahmad bin Hanbal, saya tak ingat sama ada kisah dia sendiri ataupun antara pengikut mengikut dia. Rasanya Ahmad bin Hanbal sendiri. Dan pasal zaman dia ni dah muncul lah zaman Syiah kuat. Di zaman Mu'tazilah ada, Syiah pun kuat. Zaman dia tu ada ketika yang dia berkelahi dengan pembuat Syiah ni. Berhujah dengan pembuat Syiah. Tapi Syiah tu Syiah zaman tu lah, bukan Syiah zaman lah ni kan. Memang jadi pasik gila punya, dok maki sahabat gini. Tapi apa yang Syiah zaman dia tu taklah sampai tahap boleh jadi murtad lagi. Bila kelahi, pergi kelahi pula kat masjid tempat Syiah tu. Tempat Syiah ni saya sebut Syiah zaman Ahmad bin Hanbal, yang sebut dalam kitab kisah Ahmad bin Hanbal ni pernah kelahi dengan Syiah tu. Lepas tu bila sembahyang Syiah tu jadi imam. Imam Ahmad bin Hanbal ikut. Dia tak mudah nak syirikkan orang, nak kufurkan orang. Muhammad bin Abdul Wahab ni macam mana? Syirik bid'ah, kufur. Syirik bid'ah, kufur. Ahmad bin Hanbal bukan macam tu. Bayang tengok Syiah tu. Syiah zaman dia lah, dengar dia tu.
Syiah zaman dia hanya setakat maki sahabat, tak jadi macam mana yang zaman kita sekarang ni. Sampai imam ni maksum lah, apalah, macam-macam bala lah. Faham yang salah, yang sesat, boleh jatuh agama. Dia imam Syiah yang zaman dia tu masih dia ikut, walaupun kalau ikut dia kali-kali dia balah. Sesat memang ada sesat dah pasal maki sahabat. Rasulullah kata wala tasubbu ashabi, jangan maki sahabat aku, fasik gila dah. Tapi dia masih ikut. Pasal apa? Masih Islam ni. Selagi tak soreh murtad kufur daripada ajaran Islam, dia masih berimamkan orang tu kalau jadi imam dalam sembahyang Jumaat. Tu siapa? Ahmad Hambali. Muhammad bin Wahabi ni dia dakwa dia Hambali. Hambali apa? Syirik bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah kufur. Syirik bid'ah lagi apa? Syirik bid'ah khurafat. Syirik bid'ah khurafat. Syirik bid'ah khurafat. Bid'ah. Hadis doa. Kita dengar tu. Kata ikut Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ni cermat sampai teratur. Baik. Tu bahung tu, dia jalan bahung dan menutupkan diri. Nampak ada mazhab lah. Dia orang ni Hambali apa, Bagali pun tak macam tu kan. Muhbi pasal itu. Dan Imam Ahmad tidak berjalan seperti bawakan dia itu. Imam Ahmad bin Hanbal bukan macam tu. Untuk antaranya sebut dalam kitab-kitab, kalau kisah Ahmad bin Hanbal ni cermat dia macam mana, Imam Ahmad bukan macam tu. Itu yang antaranya saya sebut usul hadis tu sendiri. Hadis dhaif pada dia adalah usul untuk Ahmad bin Hanbal. Tu masyhur dengan, sekali lagi sebut, Ahmad bin Hanbal masyhur dengan mazhab ahli hadis. Bukan mazhab lain tak ahli hadis, bukan. Pasal disiplin ulama mujtahid masing-masing dia ada disiplin mereka masing-masing. Antara disiplin Ahmad bin Hanbal, hadis walaupun dhaif itu adalah jadi hujah usul dalam kaedah dia. Nak ahkam ni jadi usul walaupun hadis dhaif. Boleh? Saya sebut apa ni? Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, hadis dhaif dia tak jadi usul. Dia hanya ada dalam fadail amal. Fadail amal muafakat semua ulama-ulama kita yang mujtahidin mengatakan untuk cerita fadilat sah cerita selagi dia masih hadis Nabi SAW walaupun martabat dia dhaif. Dhaif ni terjemah lemah. Lemah ni maksudnya bukan hadis Nabi. Dia hadis Nabi lah. Dhaif tu disebabkan perawi itu yang bermasalah. Ada yang fasik, ada yang pelupa, ada yang tak ikut lafaz dia macam mana. Hadis-hadis perawi yang lain yang sahih, yang siqah, yang sahih, yang ingat kuat ingatan, yang ni ingatan dia kurang, dia ni fasik, dia ni pelupa, ada illah qadihah. Ada sebab-sebab yang menyebabkan hadis tu jadi dhaif. Hadis dhaif tu bukan menafikan yang tu hadis Nabi. Dia hadis Nabi dengan yakin, tak ada sebarang keraguan. Hadis Nabi, cuma jadi dhaif tu disebabkan disiplin untuk penamaan hasan dan sahih tu tak cukup. Masih hadis Nabi. Itu usul dalam mazhab Hambali. Maksudnya hadis dhaif jadi usul kaedah dia. Kan kita bismillah sunat ambil wuduk, dia wajib. Berkumur kita sunat, dia wajib. Pasal apa? Kita kata sunat tu pasal hadis yang ataupun dilalah daripada hadis Nabi, memang kumur Nabi ni, tapi untuk menunjukkan kata berkumur tu wajib tak kuat. Pasal ada ketika Rasulullah tak berkumur. Ada ketika Rasulullah tak menghisap air ke hidung. Ada ketika tu yang menyebabkan hukum hakam tak jadi wajib. Itu kaedah kita mazhab Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hanbal kata dia, selagi ada hadis Nabi datang, Nabi berwuduk macam tu, pada dia wajib. Daripada kita tinggalkan benda yang memang ada Rasulullah buat, walaupun ada ketika dia tak buat, lebih baik memang kita buat daripada ada benda yang dia tak buat, yang kita tinggalkan untuk buat. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Satu kalau ikut dalam kaedah Ahmad Ahmadi, dia tak ada kaedah macam Wahabi duk ajar tu. Apa dia? Kalau hari Jumaat, pagi Jumaat, kena tinggalkan katik. Ada hari yang kita tak buat sujud sajadah pasal takut nanti orang faham wajib. Tak ada. Ahmad bin Hanbal ni kaedah dia, benda yang kaedah kita sunat pun mazhab dia wajib. Macam apa?
Selagi ada Rasulullah buat, walaupun bukan buat setiap kali, pada dia wajib. Pasal apa? Ada sabit amalan Nabi. Walaupun dengan bismillah, walaupun isap air ke hidung tadi, kaedah dia apa Nabi buat jangan tinggal. Walaupun pada orang lain sunat, pada dia wajib. Pasal dia mazhab ahli hadis. Dijaga hadis sampai tahap tu. Jangan tinggal. Walaupun Rasulullah hanya buat hanya beberapa ketika, jangan tinggal. Pasal apa? Dia begitu taksub dengan hadis Nabi ni. Tu bahasa taksub tu. Puak Wahbi macam mana? Baca surah sajadah pun jangan baca tiap-tiap minggu. Kena ada tinggal juga supaya jangan jadi wajib. Kaedah siapa saya tak tahu. Kaedah Syafi'i bukan. Kaedah Ahmad Hanbali bukan. Kaedah Wahabi ya. Kaedah apa ni? Hadis do'if tak pakai. Kaedah siapa? Ahmad Hanbali bukan. Kaedah Syafi'i bukan. Tapi Ahmad Hanbali radhiyallahu taala anhum rahmatullah alaihim ajmain. Bukan. Bukan kaedah ulama mujtahidin dah. Kaedah siapa? Kaedah Wahabi ya. Itu sesat tu, sesat menyesatkan tu. Jadi Ahmad Hanbali tak berjalan macam mana bawakan dia, bawakan Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan bawa macam tu. Bukan Ahmad Hanbali yang tengok yang sikit ni bid'ah. Yang ni bid'ah. Yang baca Quran kat kubur bid'ah. Ada. Antara kaedah dia orang di kubur. Dia membenarkan untuk upah orang baca Quran di kubur. Masa ada? Wahabi macam mana? Syirik. Bid'ah. Jadi kaedah siapa kaedah syirik bid'ah ni? Muhammad bin Abdul Wahab lah. Yang tu dia kata mujaddid, mujtahidin. Jadi yang ni bukan kaedah bawakan Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama mazhab Hanbali yang semasa dengan dia itu menolak kan. Yang mazhab Hanbali yang zaman dia pun duk menolak Muhammad bin Abdul Wahab. Macam mana dia mau nak dakwah dia orang Hanbali. Tentu yang dia kata yang ni untuk nak berlepas diri je, nak berlindung. Satu ketika dengan bangganya mendakwa dia tak ada mazhab. Bila tojah tentang mazhab, kepentingan bermazhab, peningnya golongan yang mazhab kelima, mazhab tak ada mazhab ni, dia dakwa kami mazhab Hanbali. Oh konon. Memang kena buah konon. Kalau mazhab Hanbali dia takkan jadi macam mana dia orang nak jadi ni. Bahkan dia akan lagi ekstrim bermazhab daripada kita bermazhab. Ya. Kalau Muhammad Hanbali. Dan mengarangkan kitab-kitab, kata dia imam mazhab-mazhab ulama dalam mazhab Hanbali mengarangkan kitab-kitab yang menolakkannya Muhammad bin Abdul Wahab ni, sehingga saudaranya sendiri pun saudara dia antara mazhab Hanbali lah, abang dia Sulaiman bin Abdul Wahab tu, maka tanggung ia atas muslimin yang muwahhidin dan mengirim surat kepada anggota-anggotanya yang jahil-jahil itu, suruh ijtihadkan Quran dengan sekira-kira faham juga. Langkah. Dan berpegang ia Muhammad bin Abdul Wahab ni pada mengkafirkan muslimin dengan beberapa ayat-ayat Quran yang turun pada bicara musyrikin. Ayat Quran tu cerita orang musyrikin, tapi dia hukumkan dengan ayat Quran yang tu hukum musyrikin dekat orang kafir. Dia katakan yang tu orang Islam hukum kafir pasal ayat Quran tersebut, padahal ayat Quran tu cerita orang kafir kan. Lepas tu maka tanggung ia atas muslimin yang muwahhidin, lebih satu kot, mereka tanggung ayat Quran tu kepada orang Islam yang muwahhidin. Dia kata ayat Quran ni untuk orang Islam. Siapa orang Islam buat macam ni jadi kafir. Tu. Padahal ayat Quran tu untuk orang kafir. Dan mengirim surat kepada anggota-anggotanya yang jahil. Dia tulis surat siapa peneruja yang teruja, yang pengagum-pengagum dia, yang pengagum dia pun semua jahil-jahil. Memang orang yang duk ikut Muhammad bin Abdul Wahab ni semua jahil sebenarnya kalau perhati. Kalau pandai betul, alim sungguh, kerti sungguh perjalanan macam mana ulama kita, dia takkan jadi gitu. Ada orang kata jahil apa? Jadi ustaz ada PhD. Tak semestinya ada PhD jahil, tak jahil.
Boleh tengok lah memang ada PhD jahil. Oh, kasar sikit tu. Kasar tak kasar pun tengok lah, nilai lah tengok. Bukan saja orang tutup guru, para ulama kita duk petikai orang buat PhD ni. Orang awam pun duk petikai orang PhD. Nama je PhD aku pun reti lagi kata dia. Oh, sebab macam tu. Orang awam kita juga itu. Kalau ustaz tutup guru apa kan lagi lah penyepak kalau ikut dia bagi buat tu. Jadi dia tulis surat pada puak-puak dia, anggota dia yang jahil, suruh ijtihadkan Quran dengan sekira-kira faham juga. Ni pesanan geng-geng yang mengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Suruh buat apa? Kena belajar cari dalil. Fiqh kena ada dalil. Semua hukum yang kita cari, kita belajar ni kena ada dalil. Apa-apa sikit cari dalil. Sikit-sikit je dalil. Betul kan? Masyarakat sekarang kita tengok banyak itu kan. Apa dalil? Apa dalil? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Kita dah tengok macam tu lah. Punca siapa ni? Salah ni. Kaedah kita apa? Fiqh kita taklid. Ni mazhab Syafi'i. Ni mazhab Hanafi. Ni mazhab Hanbali. Dia orang tak ada. Mana dalil? Mana nas? Mana Quran? Mana hadis? Setiap kita ikut ni mesti Quran hadis. Mana nas? Mana dalil? Mana dalil boleh sambut maulid? Mana dalil? Mana dalil? Minta dalil semua. Jadi kaedah pemikiran ni dah diparuhi dengan pemikiran cara Muhammad bin Wahab ni. Mula tu dalil yang ada pun bukan mengikut pahaman yang sepatutnya. Dalam dalil tu satu untuk ijtihad Quran dengan sekira-kira faham juga. Tengok dalil, tengok Al-Quran, buka hadis nombor berapa, jilid berapa, Bukhari ke Muslim ke, tengok terjemahan. Lepas tu faham macam mana? Faham lah sendiri. Takkan tak faham. Hadis Nabi takkan tak faham. Oh, terjemah pun ada, hadis, tafsir pun ada. Bacalah faham. Untuk galakkan orang baca Quran, tafsir, baca, boleh faham maksudnya. 80%, 90% kita boleh faham Quran. Oh, handai ni mah. Boleh faham Quran tu. Oh. Itu ayat-ayat yang keluar apa pada mulut dia mah. Bila kita dia kata, bahaya faham Quran begitu. Dia kata, apa ustaz ni? Tak bagi orang baca tafsir Quran, terjemah Quran. Oh, dia petikai kita. Kita petikai tu pasal takut salah. Lebih baik pergi mengajilah, dah bodoh. Daripada hang tengok tafsir, hang faham sendiri. Ni masalah ni. Pasal banyak anjuran supaya pergi cari dalil, pergi cari Quran, pergi cari hadis, baca terjemah supaya haloba nak mengaji tu ada. Tapi cara dia bukan guru. Cara dia baca. Untuk tafsir sendiri. Kadang tak biasa mengaji tafsir, tapi lepas subuh baca Quran, lepas tu baca tafsir. Tafsir Quran. Tak pernah mengaji tafsir. Ada orang tak pernah mengaji tafsir. Ngaji pun tebuk-tebuk tafsir. Tapi dia dah ajar tafsir 30 juzuk. Bila lepas subuh baca. Ada yang dah khatam 3 kali baca tafsir. Oh, main. Handai memang tu. Kita tanya buat sujud sahwi pun tunggal langgan. Mana rukuk, mana sunat, saya tak kerti. Tak ada sabit habis Nabi. Tambah dia dah baca tafsir. Tak ada ayat Quran yang sebut macam tu. Wah, andai memang ni. Maksud apa? Oh, saya dah lalu Quran 3 kali tafsir ya. Oh. Tanya rukun sembahyang tu mana? Ya, dengar saya sebut. Tiang dia berani kata, bid'ah. Maksud apa? Tak ada dalam Quran sebut usolli. Tak ada. Selama saya duk baca dalam tafsir ni, tak ada dalam tafsir sebut usolli. Enggak. Andai. Andai lah. Andai bodoh. Betul. Lagi dia bercakap, lagi nampak bodoh. Lagi bercakap, lagi bodoh. Orang-orang yang tak faham dia, yang duk jadi peneroja dia, dia pekagum dia, hebat. Hebat ustaz. Padu. Kita dah tengok komen tu Padu. Terima kasih ustaz. Dia ajar benda sesat, pengikut dia boleh kata terima kasih ustaz. Dan menurut menghukum dengan yang nampak munasabah. Dia akan menghukum mengikut apa yang munasabah. Untuk isu vaksin contoh kan. Ni puak-puak yang geng-geng yang suka nak suntik vaksin.
Kata dia, yang bagi keluar fatwa kena vaksin ni Majlis Fatwa Kebangsaan. Oh, sama ayat boleh tak? Bila Majlis Fatwa ni di bawah institusi raja, bangkang vaksin ni maksudnya membangkang sultan. Wow, tu hebat dia orang tu, cara dia orang faham tu. Pertama tengok ni betul ke ahli Majlis Fatwa tu ahli Majlis Fatwa? Memang boleh fatwa ke? Kan merapu je. Betul ke darurat yang sampai nak kena vaksin? Yang duk sembuh duk hari-hari semalam apa 4,400 sembuh, tak ada di viral pun. Sembuh tertinggi sepanjang tempoh PKP. Saya tak bisa dengar dia orang viral kan tu. Sembuh PKP dengan hanya tidur, makan dan mimpi. Duduk 7-8 hari, cek swab, lepas tu negatif, bebas, sihat sepenuhnya kan? Boleh balik duduk rumah, tak payah kena kuarantin. Yang kita tak kena apa ni, kuarantin sampai Jumaat nak pergi. Ya. Kemarin dia cerita lah tertinggi. Semalam pun tertinggi, Tapi tak cerita kan. Kemarin cerita malam lagi tinggi. Yang sembuh tak cerita. Tiap-tiap hari tinggi tak mau. Kalau tu baru 2 hari tinggi. Tengok saya buat misal. Hari ni tengok katalah kes 3,000, sembuh 4,000. Atau kes 2,000, sembuh 5,000. Mampus dia tak sebut. Dia sebutlah tulis tapi dia takkan highlight sembuh 5,000 tu. Dengar saya sebut. Tambah pula hari-hari kes 3,000, sembuh 3,200. Wah itu lah. Hak sembuh tu tinggi lagi daripada kes. Dia takkan sebutnya, dia takkan highlight sembuh tu. Jadi bila sembuh apa pasal? Sembuh pun tak ada ubat punya mah. Tu makan tidur, mimpi, duduk 7-8 hari macam mana? Keluar discharge, bebas, boleh jalan sepenuh hati ya. Bunyi Cina sikitlah. Bebas. Oh kalau saya kata baik semua orang kena COVID. Saya memang selalu sebut macam tu, dengar saya sebut. Baik semua orang kena COVID. Lepas tu 7-8 hari makan tidur, mimpi, sembuh sepenuhnya. Tak apalah. Ini bukan wabak bahaya. Ini bukan wabak bahaya. Pasal telah dibuktikan macam-macam. Apa dia? Swab dekat orang tu ni swab kat aiskrim pun ada COVID-19. Swab kat Apple pun ada COVID-19. Maksudnya virus yang boleh didetect pada manusia yang ada positif COVID ni semudah ada di buah Apple dan aiskrim. Boleh. Jadi dia bukan kuman sangat bahaya. Dia kuman yang biasa ya. Pasal kat aiskrim pun ada. Kat aiskrim boleh ada COVID-19. Maksudnya dia coronavirus yang memang virus corona yang macam budak main lumpur, mandi dengan Dettol, antiseptik habis. Macam tu je. Banyak nak basuh tangan pun habis. Basuh tangan habis. Bersih habis. Memang virus corona lama dah ada. Tulis kat dapur Dettol pun antara virus ni virus corona mati je. Lama dah, tapi bukan corona 19 lah. Corona 19 ni saja diviralkan untuk menunjukkan dia ni kelang kabut, lepas tu nak jual ubat. Sebelum ubat tu swab tu pun dah satu sanitizer pun nak laku. Nak laku topeng muka lagi. Nak laku apa lagi? Ni terdekat nak bagi laku vaksin pula. Betul? Nak vaksin kena simpan peti sejuk. Peti sejuk kena negatif 71 darjah Celsius. Negatif 71 tu. Bukan peti sejuk kat rumah kita tu. Satu peti sejuk harga 70 hingga 80 ribu. Nak beli peti sejuk je ada beribu dos, juta-juta dos. Berapa peti sejuk dah kena beli? Kena beli pula berharga berjuta-juta. Nak simpan dos tu saja. Pula tu 6 bulan cocok lain. Ya Allah. Apa darurat? Saya nak cerita tentang tu tadi. Kata mufti yang keluar fatwa tu di bawah institusi raja-raja, kita lawan vaksin ni, kata dia melawan sultan. Sedap tu. Yang sembahyang Jumaat tu wajib, hang kata tak wajib, tu hang lawan Tuhan. Hang tak tahu apa? Bubuh pijak tu sikit Orang nak pergi sembahyang masjid, hang kunci. Tu tawan Tuhan.
Lawan Tuhan dengan lawan sultan, nak kira siapa? Orang sembahyang Jumaat tak bawa sejadah, halau balik. Siapa sejadah tak nak? Gila apa tak bawa sejadah kan boleh halau? Pasal tak ikut SOP. SOP hukum siapa? Yang sembahyang jemaah tu hukum siapa? Yang tu yang kata dia ni, mereka ni menolak. Mana dia? Sekira-kira faham dia orang sendiri lah. Itu yang nampak, faham dia orang macam hebat. Orang awam dah bicara nas. Apa bayang? Orang awam kadang Quran pun tak kerti baca, bicara tentang Quran dan hadis. Tak pernah dengar Nasih Mansur bicara Quran hadis. Tak pernah tahu pun Quran pun tajwid hukum nun mati pun tak tahu bicara Quran hadis. Yang kerti lah. Tapi bukan semua orang kerti, tapi dia paksakan untuk semua orang wajib kena Quran dan hadis. Yang ni memang pendapat mereka. Tak boleh jadi taklid, semua orang kena ada nas. Ni kan. Kaedah kita apa? Semua orang kena ada nas. Sahabat pun tak semua ada nas. Sahabat kalau ada nas pun bukan semua jadi mujtahid. Sahabat pun ada yang taklid sahabat lain untuk buat hukum. Sahabat, sahabat. Bukan sahabat kita, bukan sahabat saya. Sahabat Nabi SAW. Para sahabat yang memang hidup zaman Nabi pun nak keluar hukum hakam, dia tak keluar sendiri, dia tanya pada sahabat lain. Tabi'in, zaman tabi'in pun bukan semua jadi mujtahidin. Ada yang bertanya pada mazhab lain. Tanya pada tabi'in lain yang lebih pakar dalam bab ilmu. Dia orang ni, dah nas. Mana nas? Mana nas? Mana Quran hadis? Saya nak Quran hadis lah, saya tak mau lain. Saya nak Quran hadis lah. Dia cara dia tu, nampak tu. Dia akan membawa pada gila punya faham macam tu. Tak ada, bila nak Quran hadis, ijma' tak ada, akiyah tak. Dan lempar parit tambah kitab-kitab mazhab ni, dikentut bahasa kentut tu maksudnya tak pakai. Masuk kentut tu. Saya kata ustaz ni bila kami duduk kentut ke kitab. Jangan bodoh bahasa Melayu tu kan. Pasal dia orang bukan faham bahasa peri-peri bahasa gitu. Dia tak faham majazi, dia orang faham hakiki semua. Dan menghukum dengan nampak munasabah dan larang daripada mengambil peduli dengan kitab-kitab ulama. Memang dia takkan suruh kita mengkaji mazhab. Daripada ngaji mazhab baik ngaji Quran hadis. Maksud apa? Kita ambil pada hukum asal. Dahsyat. Satu kita tak tengok dia orang belajar kitab fiqh. Payah nak tengok. Ada puak pasal pendengar tu baca kitab fiqh lah. Kalau dia baca pun pasal apa? Dia baca tu pasal sesuai dengan nafsu dia, kena dengan hukum yang dia nak sebut. Dia baca pun takat tu dia takkan lajak sikit pun yang kena hukum tu atas hidung dia balik. Dia ambil ni kena. Dia baca laju-laju ya. Tak kira syarah kot lain. Itu. Ikut dah ni nak syarah. Waktu dia nak burukkan kita yang duk mengaji kitab ni, dia baca kitab falsafah, kata dia, tengok. Ni. Kelompok Asy'ariyah Maturidiyah ni. Ini pakai akal belakang ni. Akal ni Aristotle. Sedar dia pun. Lagi mana mau pakai, Aristotle pun ada tempat yang sama dengan kita. Dia pun kata Tuhan satu. Pula. Ikut dan dia nak syarah apa? Memang mereka ni larang mengambil peduli dengan kitab-kitab ulama. Memang tak pernah keluar pun daripada mulut mereka untuk mengikut ulama. Ulama-ulama mazhab dia takkan sebut. Kalau ada pun sebut hanya penghias bibir. Dia akan sebut siapa nama ni nanti? Albani. Lagi siapa? Bin Bas. Saleh Utsaimin. Nama semua yang geng-geng dia. Dalam masa yang sama dia kata salaf mendatang apa semua buat baru tu. Yang salaf tu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali itulah salaf. Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi salaf tu. Walaupun hujung-hujung salaf. Albani siapa?
Jadi mereka ni larang mengambil peduli kitab-kitab ulama kerana ada padanya pada kitab ulama ni yang sebenar. Dan yang karut ni, yang karut-karut ni pada sangkanya, pada sangkaan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia ada sangka karut. Macam puak-puak Lani pun yang dia ikut dia pun sama lah. Dia duk sangka kita ni mengarut, padahal dia mau yang duk mengarut. Dia kata Nabi Khidir mitos yang dia pakai rupa macam hantu jembalang. Rupa joker tak ada apa-apa pun. Kita bubuh gambar macam ni, gambar capal, dia kata takut tengok gambar capal, gerun lah. Dia tengok gambar hantu tak gerun. Kita tengok gambar capal rasa kasih kat Rasulullah. Dia tunjuk kulit buku dia, oh terasa nak menangis mendengar tengok kulit buku dia, padahal dia nak bagi laku buku dia. Sikit pasal itu. Siapa dia tak tahu lah tu. Melahirkan rasa cinta. Oh, merahsiakan. Tengok je tulis Muhammad Rasulullah ya, apa? Oh, oi, terasa sayunya melihat kulit buku. Betapa cinta dengan Rasulullah. Kepala mula kepala otak. Kepiah tak pakai. Kita tengok Tok Guru dulu kalau tak pakai kepiah ni kira lelaki besar. Lelaki. Ya orang tak ada. Oh ya, dia hujah kalau kita sebut tu lagi. Mana hujah? Mana nas? Pakai kepiah. Ni adat orang Arab je. Keluar. Saya tak kena dengan nafsu dah. Jadi dah adalah sahabat-sahabat, dia tidak berpegang mereka itu akan satu mazhab daripada beberapa mazhab pun, melainkan dengan jalan buat menutupkan diri mereka juga. Mana tadi? Tidak mengambil peduli dengan kitab ulama kerana ada padanya yang sebenar. Dan yang karut pada sangkaannya, di dalam Quran ni ada benda sebenar, dan dalam Quran, dalam kitab ulama ada benda sebenar, dalam kitab ulama juga ada mencerita benda yang karut pada sangkaan Muhammad bin Abdul Wahab. Dan adalah sahabat-sahabat dia, bukan sahabat Nabi, sahabat-sahabat dia ni, sahabat-sahabat Muhammad bin Abdul Wahab, tidak berpegang mereka itu akan satu mazhab daripada beberapa mazhab pun. Memang orang tak ada mazhab? Tak ada. Semua mazhab ni orang kata apa? Sebagai penghias kata. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Lepas tu saya kata pada saya. Jadi kami bukan ikut mazhab, kami ikut nas. Biadab cakap itu. Konon-konon mereka itulah yang ada adab. Kami ikut Nabi, kami tak ikut ulama. Ya Allah, cakap. Jadi dia tak ikut mazhab dengan jalan buat menutupkan diri juga. Kalau sebut pun untuk menutup diri. Ya. Dan adalah ia mendegahkan orang-orang daripada berdoa kemudian daripada semayang. Tak percaya pergi tengok negeri Pasir Dengung tu. Sangka ia akan bid'ah. Pasal ada sangka bid'ah, tak ada nas. Nabi berdoa lepas ya. Itulah ayat dulu bunyi itu. Dengan satu masa nanti dia akan pusing mereka balik. Dulu bid'ah wirid lepas sembahyang. Lani dikeluar jual banting wirid, nak hadis yang sahih wirid lepas sembahyang. Dulu tak boleh doa lepas sembahyang. Satu hari nanti dia akan keluar pula banting boleh doa lepas sembahyang. Ya memang macam tu. Tapi kalau pergi tak laku lah dia elan tu siapa? Orang pakak kata bid'ah dah, nak tukar balik pergi wirid lepas sembahyang bukan senang. Dia tak wirid lah. Bahkan kita wirid ni. Oh, tak jaya pergi yang kita buat rombongan B. Saya sebut banyak kali lah tu. Duk bid'ah dan kamu sangka ia akan bid'ah dan kamu sedang menuntut akan pahala. Kemudian bila anak ia menegakkan orang daripada berdoa kemudian pada sembahyang, sangka ia akan bid'ah.
dan kamu sedang menuntut akan pahala. Ya. Kita nak cari pahala, dia kata bid'ah. Ya. Kemudian bila anak-anak berhati, kata dia, hal keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ni, maka tidaklah anak-anak heran. Heran. Dia nyejar. Hairan. Takkanlah heran, kita takkan pelik kepada mengambil peduli ulama-ulama daripada 4 mazhab kepada masing-masing menolak akan bawakan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ulama-ulama kita yang ikut mazhab 4 ni, mereka memang akan tolak pahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahasa mula pahaman Pak Wahab ni, memang ulama-ulama kita yang akan atas ikut kaedah mazhab tak akan pakai dengan kaedah mereka, tak akan ikut golongan genging muda ni dengan mengarang kitab dan setengahnya. Ada yang duk tolak bawakan Muhammad bin Abdul Wahab ni dengan mengarang kitab, dan setengahnya dengan tanya betul-betul selalu, dan setengahnya dengan jaga dalam kitabnya. Tanya betul-betul selalu ni, jumpa Pak Wahabi ni tanya selalu. Mu nak kata bid'ah ni, ambil nas mana pula? Dia nak kata kita bid'ah lah. Tanya selalu, tanya betul-betul selalu, tanya betul, beradak jumpa tanya, nampak dia tanya. Memang belah-belah petani kalau jumpa puak-puak Wahabi ni macam tu. Allah, mudah-mudahan taklah pelihara kita daripada kejahatan mereka ni. Maksudnya bermasalah dia orang ni, memang bermasalah. Cuma kat Malaysia ni, kata macam mana, memang ada keluar warta ada pun Wahabi ni pahaman sesat, pahaman salah. Mai belakang ni pula dia keluar ayat satu benda yang macam nak memurnikannya Wahabi ni. Apa dia? Wahabi ni tak sesuai dilaksanakan di Malaysia. Tak sesuai tu maksudnya apa? Dia betul tapi cuma tak sesuai. Ya. Tambah pula dua iktiraf pula, Wahabi ni sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Jaga. Ya. Kita tak heran, memang benda-benda macam tu banyak berlaku sejak dulu okay lah. Walaupun yang keluar, tambah pula yang keluar ni cakap ni di kalangan parti-parti politik. Kacau gak tu pun. Dan setengah ulama kata dia dengan jaga dalam kitab, berjaga dalam kitab supaya jangan kita pergi ikut puak-puak yang tak betul. Maka ada satu laki-laki ketua bagi satu kabilah tanya Muhammad bin Abdul Wahab. Masih dia sebut tentang Muhammad bin Abdul Wahab ni beberapa peristiwa yang menunjukkan kegagalan pahaman Wahabi ni. InsyaAllah situlah dulu. Ni kita banyak baca cerita dia lah. Saya pun bukan rajin telah puak-puak dia ni. Dah ada kesempatan ni baca api apa dia tulis. Nanti munasabah nanti kita sambung. Yang dia sebut tadi betul lah apa dia. Ada ulama-ulama duk tulis dia bagi jaga pahaman Wahabi ni. Itu yang ada kitab ni terjemahan daripada Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad. Yang ni antara tok guru yang masa dia hidup jadi rujukan saya juga dalam bab fiqh, dalam bab akidah. Dia ada tulis satu risalah pada menyatakan menolak pahaman kaum Wahabi ataupun kaum muda atau Wahabi. Ada kesempatan dia, itu saya sebut lah tadi, ada kesempatan tengah baca nanti saya nak perhati dulu, tengok munasabah atau munasabah nanti sama ada dah habis tu kita baca ni ataupun sambil-sambil tu nanti kita baca hak ni pula. Tengok munasabah dia cerita apa tu. Pasal Tok Guru ni selalu ayat dia tajam, dia sebut Wahabi. Pengukuhan dia kata memang ulama kita dah lama dah tulis kitab-kitab ni, satu daripadanya ni lagi. Tulis tentang Wahabi saja. Nak cerita Wahabi ni pening. Masa mudah kita. Buat kaum muda ni pening. InsyaAllah. Ada soal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala salatina ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatik wa midani kalimatik. Dzakar kadzakirun wa mafala an dzikr.
اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.